Majlis Convocation merealisasikan impian pelajar. Amat teruja dan gembira lah kerana inilah kemuncak apabila kita sudah menamatkan pelajaran lah. Persembahan menarik konsert Kami Prihatin di UM. Karnival macam ni memang patut untuk dilakukan sebab untuk menarik minat remaja seperti saya, wanita. Fakulti Agroteknologi dan Sains Makanan UMT, bidang menarik untuk diceburi. Kalau namanya aiskrim, dia ada 10% susu. Saksikan dalam Kampus Dunia. Assalamualaikum, bersua kita lagi dalam Kampus Dunia dan pada anda yang setia menunggu pelbagai aktiviti menarik di Kampus Dunia ini, kami ucapkan ribuan terima kasih. Betul tu Syukri, saya tengok Facebook Kampus Dunia pun mendapat sambutan yang hangat. Syukri, ceritalah sikit, penonton pun mesti nak tahu kat mana kita berada pada hari ini dan apa cerita kita untuk minggu ini. Sekarang ni kami berada di majlis perasmian Pesta Convocation Universiti Pertahanan Nasional Malaysia 2011 sempena Hari Convocation UPNM yang kali kedua. Majlis perasmian yang sedang berlangsung ini disempurnakan oleh Yang Berbahagia Lieutenant General Datuk Wira Al-Latif bin Muhammad Noor, Naib Chancellor UPNM. Kita jangan buang masa lagi. Mari kita saksikan aktiviti di sebalik majlis perasmian ini. Mari kita saksikan. Kali ini, UPNM menganugerahkan ijazah sarjana muda kepada 407 graduan, terdiri daripada 287 pegawai kadet dan 120 kadet pelapis. Pesta Convocation Gilang Gemilang diadakan seiring sambutan Majlis Convocation kedua UPNM yang dianjurkan universiti. Pesta Convocation ini juga mencatat satu lagi rekod baru dalam Malaysia Book of Record melalui war dance teramai di Malaysia. 1,400 pelajar UPNM terlibat dalam persembahan ini. Memang meriah. War dance ni merupakan salah satu tarian yang pada amnya untuk tentera dia ingin menaikkan semangat. Kiranya untuk berperang dia ingin menaikkan semangat para tentera yang ingin berjuang. Okey, kami sebenarnya pegawai kadet UPNM mengambil masa sekurang-kurangnya dalam 5 hari untuk buat persembahan, preparation untuk melakukan persembahan tarian perang ni. Pelibatan pelajar dalam pesta ini dilihat sebagai medan membentuk karakter pemimpin berintelek. Tengoklah pengunjung yang datang bukan sahaja warga UPNM tapi orang awam turut sama memeriahkan acara. Semoga pesta ini menjadi program tradisi UPNM bagi menaikkan semangat mahasiswa UPNM yang lain. Sekarang ni memang Majlis Convocation kan? Tak percaya? Tengok Majlis Convocation Universiti Malaysia Kelantan. Ini merupakan Majlis Convocation sulung mereka. Mari kita saksikan. ...266 graduan sulung Universiti Malaysia Kelantan UMK menerima ijazah sarjana muda mereka hari ini. Tengoklah wajah gembira mereka. Masing-masing tak sabar untuk menggenggam segulung ijazah. Perasaan saya sangat gembira dan teruja kerana berjaya menamatkan pelajaran selama 4 tahun saya belajar di UMK. Saya rasa bertuah dan saya rasa majlis convocation ni merupakan satu majlis yang amat bermakna lah buat saya. Sekali seumur hidup, jadi mesti datang lah. Mereka diraih dalam satu majlis yang diadakan di Hotel Grand Riverview, Kota Baru, Kelantan. Lebih 1,000 tetamu hadir, termasuk ibu bapa graduan. Sebagai ibu, memanglah makcik bangga kan dengan kejayaan anak makcik. Mudah-mudahan segala apa yang dipelajari dapat diamalkan. Itulah kepada bangsa, negara dan agama.
Alif Hafizuddin Zakaria, penerima anugerah keusahawanan, bergelar graduan memberi suntikan semangat buat pelajar Fakulti Kreatif dan Warisan ini untuk terus maju. Bila kita ada minat baru semuanya menjadi. So kalau kita buat kerja apa-apa pun tak ada minat, tak boleh. So dengan minat ni kita boleh muhasabah diri kita ke mana halu tuju kita. Mula kita pelajar pun saya selalu motivasikan dia supaya sentiasa maju ke depan, sentiasa berusaha. Para graduan perlu mempersiapkan diri untuk terus berdaya saing sehingga berjaya ke peringkat global. Selamat maju jaya! Saya berharap apa yang saya cita-citakan tercapai dan saya dapat membalas balik jasa ibu bapa saya. Boleh jadi usahawan berjaya, lepas tu boleh buat bisnes sendiri. Merancang untuk membuka perniagaan dan memberi peluang pekerjaan kepada masyarakat lah. Tahniah diucapkan kepada pelajar-pelajar yang berjaya menamatkan pengajian. Tapi bukan sahaja di UMK, Universiti Malaysia Terengganu juga berkongsi kegembiraan yang sama. Mari kita saksikan. Bertempat di Dewan Sultan Mizan, Universiti Malaysia Terengganu UMT berlangsung Majlis Convocation ke-9. 456 graduan berjaya menamatkan pengajian. Ada yang menerima diploma dan juga ijazah. Perasaan saya amat teruja dan gembira lah kerana inilah kemuncak apabila kita sudah menamatkan pelajaran lah. Hari indah saya lah untuk convocation saya. So perasaan saya sangat gembira, teruja nak ambil ijazah kat depan. Saya rasa bangga dan sangat happy lah. Sangat happy dan dah 3 tahun saya kat sini. So saya akan mulakan new life for me. Perasaan bangga dikongsi bersama ibu bapa dan sahabat. Tahniah dan syabas kepada para graduan. Kejayaan ini penentu masa depan mereka. InsyaAllah saya nak menjadi seorang kaunselor yang berjaya sebab nak memberi sumbangan kepada masyarakat. Kalau ada rezeki, sambung PhD and then contribute untuk education field lah. Kemeriahan di luar Dewan juga turut dirasai. Pesta Konvo Anjuran Pelajar MPP menjadi tumpuan. Kebanyakan aktiviti di Pesta Konvo ni dijalankan oleh para pelajar. So dalam hal ini kita boleh lihat kita boleh dapat meningkatkan kemahiran insaniah di kalangan para pelajar itu sendiri dari segi keusahawanan, dari segi persembahan dan sebagainya lah. Di pantai UMT, pertandingan memancing dan bowling kelapa diadakan. Walaupun majlis convocation sedang berlangsung, pertandingan ini mendapat sambutan daripada pelajar dan orang awam. Nak buat kelainan untuk menaik lagi ramai pengunjung untuk datang ke Pesta Konvo ini. Lagi itu memberi pendedahan kepada pelajar baru untuk kelab 5 course ni supaya mereka boleh terlibat, tahu macam mana apa lagi yang kita boleh dengan orang luar, apa lagi yang kita boleh berbakti untuk komuniti. Kepuasan paling penting dalam aktiviti memancing. Menunggu lama di bawah sinaran matahari bukan halangan. Seronok ke memancing ni? Yang menariknya bila kita dapat ikan tu, masa tarik tu. Rasa ikan macam ikan melawanan. Itu masa tu keseronokan dia. Diharap majlis convocation ini menjadi kenangan manis buat semua yang terlibat. Anda jangan ke mana-mana. Kita akan kembali selepas ini. Kembali lagi dalam Kampus Dunia. Sekarang ini syukuri sedang berlangsung upacara gimik perasmian yang dilakukan oleh pelajar-pelajar UPNM di sini. Selepas gimik, turut diadakan persembahan wardens daripada pegawai kadet UPNM ini. Dan untuk pengetahuan anda, majlis convocation ini akan disempurnakan oleh Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Sekarang ini kita berada di gerai Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia UPNM.
Okey, apa pula cerita kita selepas ini, Syukri? Kan saya beritahu kat awak tadi, Syabana. Lepas ni kita nak tengok persembahan pelajar sempena dengan Karnival Kewanitaan yang dianjurkan oleh Kementerian Pembangunan Wanita yang diadakan di Universiti Malaya. Okey, mari kita saksikan. Banyaknya kenderaan berpusu-pusu masuk ke pekarangan Universiti Malaya UM. Ada apa ya? Kalau nak tahu, Karnival New Ladies sedang berlangsung. Karnival anjuran Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat dengan kerjasama bahagian hal ehwal pelajar UM ni berlangsung di Kompleks Perdana Siswa Universiti Malaya. Karnival macam ni bagi saya penting sebab ia merapatkan hubungan kita antara fakulti-fakulti sebab kita jarang berjumpa dengan fakulti lain. Pelbagai program dianjurkan sempena Karnival ini. Antaranya gerai jualan yang menjual pelbagai jenis produk. Pelajar UM ni juga tidak ketinggalan mengambil peluang. Perlunya sebab untuk kita melatih kita punya personal relation. Kita berinteraksi dengan orang lain, orang luar. Kita berinteraksi dengan orang lain yang macam international student. Kita lebih rapat dengan orang, kita boleh bergaul dengan mereka. Program sehari ini julung kali diadakan untuk memberi inspirasi kepada generasi muda, terutamanya wanita. Adanya Ladies Carnival mesti mematabatkan lagi wanita punya martabat dia di mata pihak awam. Banyak maklumat yang ada kat sini. So bila kita orang student, bila dah graduate, so kita orang tahu apa yang perlu kita orang buat dan peluang-peluang yang ada. Konsert kempen Kami Prihatin Kemuncak Karnival ini. Konsert ini nyata menggamit kehadiran penonton yang terdiri daripada pelajar UM. Okey, program ini diadakan untuk memberi kesedaran kepada golongan muda, generasi muda, especially wanita muda ya, mengenai kepimpinan dan juga memberi kesedaran kepada masyarakat tentang isu-isu wanita. Pelajar Lim Kok Wing membuka tirai persembahan. Walaupun sibuk dengan kuliah, itu bukan halangan buat mereka untuk turut serta memeriahkan karnival ini. Sepatutnya mereka semua ada kelas dan exam. So cabaran sikit untuk kami. Kita ada buat persembahan latihan pada hari Sabtu juga. Tapi diorang boleh menyumbang lah. Kiranya diorang bekerjasama kelas pun kita bagi tahu dekat lecturer. Menariknya mereka mendendangkan lagu tema semasa persembahan choir. Memang meriah. Selesai persembahan pelajar Lim Kok Wing, siswa Za'a Suara mengambil tempat. Mengangkat tema kisah kaum Hawa, teater menari ini dipersembahkan kepada penonton. Buat kain untuk saya sekejap. Abang kena baik. Yelah, saya baru balik kerja kan. Nampak dah lama balik, dah tidur kot. Jadi saya dimaklumkan untuk membuat cerita yang bertemakan Hari Wanita. Jadi kami mengambil pendekatan komedi. Okay, sebab saya rasa kalau saya nak buat cerita serius dalam bentuk macam ni, yang jenis open air macam ni agak susah. Jadi saya gunakan pendekatan komedi lah. Apa pentingnya pelibatan pelajar dalam karnival seperti ini ya? Bila ada karnival macam ni, kita ada banyak gerai-gerai pameran tau. So gerai-gerai pameran tu kita mungkin tahu mungkin ada peluang pekerjaan untuk kita, mungkin ada sesuatu yang kita tak tahu. Karnival macam ni memang patut untuk dilakukan sebab untuk menarik minat remaja seperti saya, wanita. Karnival ini khusus diadakan buat kaum wanita, tapi tidak bermakna kaum Adam perlu lepas pandang. Kita tanya sikit pendapat mereka tentang situasi ini. Tanpa wanita, hidup lelaki itu takkan bermakna. Macam saya, walaupun saya lelaki, tapi saya sangat menghargai wanita. Saya rasa tak salah lah saya sebagai lelaki dan kawan saya yang bukan lelaki untuk join sama dalam karnival ini. Kita tahu ini untuk ladies, event untuk ladies. So satu cara untuk menghargai wanita sebenarnya. Sebenarnya tanpa orang ramai ataupun lelaki awareness tu, kalau tak ada, wanita tak akan pergi ke mana, sebab isu tentang wanita perlu disedari oleh semua orang. Hanya awareness tu perlu ada pada setiap golongan masyarakat. Karnival seperti ini nyata perlu kerap diadakan, terutamanya di peringkat institusi pengajian tinggi. Dan selain menambah ilmu pengetahuan, ia juga salah satu cara membawa minda pelajar berfikir dengan skop yang lebih luas. Saya berharap event macam ni akan dilakukan lagi
Tak kira lah dekat tempat universiti saya ataupun di universiti-universiti lain. InsyaAllah kalau tahun depan, mana tahu kan kalau ada maklum balas yang sangat baik macam ni, mungkin di peringkat tertinggi kita boleh mohon untuk adakan lagi program-program seperti ini. Dan kalau boleh kita tambah lagi dengan aktiviti-aktiviti yang seumpama dengan ini. Contohnya kita ada wanita, untuk wanita sekarang, mungkin untuk lelaki. Satu persembahan yang cukup mantap dan mempersonakan. Tapi profesi Sua minggu ni tidak kurang hebatnya. Dia ni adalah pelajar dari Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi. Jom kita tengok dia ni. Zulkarnain bertindak sebagai pengarah studio. Dia bersama ahli kumpulan lain sedang mendalikan program bual bicara dan ini salah satu latihan amali bagi pelajar Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi. Okey, salah satu sebab saya ambil kursus ini adalah untuk menunjukkan bakat kita semua dalam bidang broadcasting untuk sebagai menjadi satu penghubung kepada medium yang kita orang buat semua ini untuk dijadikan sebagai salah satu aspek pembelajaran untuk semua. Walaupun hanya latihan, mereka tetap bersungguh-sungguh melaksanakannya. Kerjasama, elemen paling penting. Tugas saya adalah untuk menyelaraskan semua benda, peralatan di dalam studio ini supaya berjalan dengan lancar. Tugas saya adalah untuk mengkoordinasikan supaya semua orang yang dalam studio ini membuat aktiviti mereka dengan baik. Saya pernah grup dengan dia seorang director yang kita punya production director yang bagus lah. Dia ada talent sebagai seorang pengarah, pandai nak membagikan tugas pada kawan-kawan. Zul ni dia seorang yang bagus lah. Dia suka memberi idea dan suka membantu lah. Dia walaupun dia ketua, dia bukan saja mengarah, dia membantu sekali kita orang. Zulkarnain bukan saja punya bakat kepimpinan, malah dia juga berkemahiran membuat grafik. Kalau nak tahu, grafik ni tidak termasuk dalam pembelajaran bidang yang diambil, tapi minat yang mendalam mendorong dia melakukannya. Okey, sebenarnya grafik ni adalah salah satu minat saya untuk mereka grafik. Sebab saya bermula dengan Adobe Photoshop. Kat situ saya mula dapat menonjolkan kebolehan saya melalui desain-desain semua. Bukan sekadar suka-suka, dia menyumbang idea dan kreativiti dalam latihan yang diberikan. Semoga minat dan bakat Zulkarnain terus berkembang maju. Semoga apa yang dipelajari akan dipraktik dan dimanfaatkan semasa alam pekerjaan. Anda jangan ke mana-mana, kita akan kembali selepas ini. Kembali lagi dalam kampus dunia. Kami baru saja menyaksikan persembahan War Dance daripada pegawai kadet di UPNM ini. Untuk pengetahuan anda, persembahan ini telah diiktiraf dan mendapat anugerah dalam Malaysia Book of Record hari ini. Okey, paparan seterusnya kita akan ke Universiti Malaysia Terengganu untuk melihat aktiviti pembelajaran pelajar-pelajar di Fakulti Agroteknologi dan Sains Makanan. Kursus yang ditawarkan oleh Jabatan Agroteknologi hanya satu sahaja buat masa ni, Syukri, iaitu Ijazah Sarjana Muda Teknologi Lepas Tuai yang telah mendapat pengiktirafan oleh Kementerian Pengajian Tinggi serta Jabatan Perkhidmatan Awam pada 12 Jun 2008. Baiklah, kita jangan buang masa lagi. Mari kita saksikan aktiviti pelajar ini. Fakulti Agroteknologi dan Sains Makanan, kursus menarik ditawarkan di Universiti Malaysia Terengganu. Fakulti ini terbagi kepada 3 jabatan. Ijazah Sains Makanan Teknologi mula ditawarkan pada tahun 2007. Kursus ini membolehkan pelajar mempelajari semua aspek tentang makanan.
bidang makanan hari-hari kita makan. Macam apa yang masuk kat badan kita tu, kita kena tahu apa yang kita makan dekat market tu macam mana, benda tu halal ke apa ke semua kan. So macam kita kena tahu lah. Saya memang berminat dengan makanan. Okay, saya suka makan, tapi saya suka explore apa itu makanan. Makmal Confectionery, lokasi pelajar mempelajari pelbagai aneka makanan. Bermula daripada sifat kimia sehingga penghilangan produk makanan yang selamat dan berkualiti tinggi. Macam orang macam fikir makanan masak-masak ke? Sebenarnya bukan tu. Kita orang akan boleh masuk macam industri, develop new product, invent produk baru. Kali ini, aiskrim vanila dan roselle menjadi menu pilihan. Pembantu makmal perlu memberi tunjuk ajar terlebih dahulu. Kalimat sudah diberi. Nampaknya pelajar pun tak sabar nak mencuba. Basically, aiskrim vanila ni yang komponen dia ada 10% lah at least. Kalau namanya aiskrim, dia ada 10% susu. Pelbagai aspek diambil kira untuk menyediakan aiskrim ini. Adonan dan juga kandungan aiskrim perlu mengikut piawaian yang ditetapkan. Kalau aiskrim yang macam kat pasaran tu biasanya 170% dia ada buih tau. Biasa orang macam beli aiskrim dia tak perasan. Kita memang tak nampak buih tu kan. Okay, buih tu memang kena ada. Kalau buih tu makin banyak kiranya harga dia makin murah. So macam kalau premium aiskrim dia punya buih tu sikit lah. That's why dia macam mahal. Program ini bermatlamat melahirkan graduan berpengetahuan dan berkemahiran dalam aspek sains dan teknologi makanan. Kaedah pembelajaran seperti ini salah satu cara menarik minat pelajar untuk lebih bersikap saintifik. Harapnya saya boleh masuk ke industri dan invent produk baru, memberi sumbangan kepada industri Malaysia lah, makanan Malaysia. Cuba cipta apa yang baru. Saya daripada makanan yang mungkin makanan daripada makanan tradisi, saya nak cuba menjadikan satu makanan eksport ke luar negara. Sementara itu, pelajar sains gunaan perikanan tak kurang sibuknya dalam kelas amalia mereka. Sekarang ni mereka sedang mempelajari teknik penghasilan benih ikan. Bukan mudah tau. Dalam kursus teknik penghasilan benih ni, kita akan orang cakap suntikkan satu hormon yang untuk meningkatkan tahap pembenihan dalam badan ikan tu supaya dapat mengeluarkan telur lah. Ini antara syarat kelayakan untuk bergelar siswazah dalam bidang ini. Program ini tertumpu kepada teknologi dan aplikasi dalam industri pengeluaran sumber perikanan. Melalui program ini juga bakal melahirkan tenaga pakar dalam bidang ini. Tengoklah pelajar ni bersungguh-sungguh membuat kajian. Bidang sektor perikanan Malaysia ni masih lagi dalam tahap pembangunan lah. Saya pilih kos ni sebab minat. Lagi satu, kos perikanan memberikan banyak peluang pekerjaan. Ternyata bidang ini memerlukan minat mendalam. Diharap UMT dapat melahirkan tenaga pakar dalam menyelia industri perikanan kita satu hari nanti. Saya berharap supaya dapat menyambung master agar dapat menjadi researcher untuk bidang perikanan. Nampaknya para pelajar memberi komitmen yang sepenuhnya dalam pelajaran. Inilah semangat yang perlu dipupuk untuk melahirkan generasi yang lebih produktif. Sudah tentu Syukri bukan sahaja di kelas. Ianya sedikit sebanyak akan mempengaruhi kerjaya yang dipohon di masa akan datang. Syabana, kami tak dapat nak teruskan siaran ni. Bukan apa, sebab kita dah sampai ke penghujung rancangan. Barang komen dan pandangan, silalah layari Facebook kami, Campus Dunia. Sehingga kita berjumpa minggu hadapan, semestinya ada TV Al-Hijrah. Assalamualaikum.